Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Izinkan saya untuk berkongsi buku yang ketiga yang saya sempat baca di 4 Ramadan. Saya rasa saya terdesak untuk berkongsi kerana sudah agak lewat. Sepatutnya sudah buku yang keempat, tetapi tak apalah, yang penting ada ilmu yang berharga yang boleh saya kongsikan dengan saudara-saudari semua. Kitab kecil ini yang berwarna putih di hadapan anda ini dalam 100 muka surat lebih sahaja, bertajuk Tartibul Quran Al-Karim, yang ditulis oleh Profesor Dr. Ali bin Sulaiman Al-Abid, Profesor dalam bidang Quran dan Usuluddin di Jamiah Arab Saudi. Jadi saya mendapat banyak perkara baru. Di samping dalam 60% saya sudah ada membaca dalam karya-karya ulumul Quran yang lain, khususnya dalam topik munasabah. Tetapi 40%, 30% adalah perkara-perkara baru yang saya temui dalam karya ringan ini ataupun kutaib ini. Jadi yang tu yang saya akan kongsikan. Ada 7 soalan yang mudah-mudahan saya dapat berikan penerangan, pencerahan ringkas, tuan-tuan. Tak ada panjang lebar, kena baca buku lah kalau nak tahu panjang lebar ni. Yang pertama, soalan pertama adalah apa hikmah Al-Quran terbahagi kepada 114. Yang kedua, apakah dua ilmu yang muncul hasil daripada susunan Al-Quran, susunan surah-surah dalam Quran. Yang ketiga, siapakah yang menentukan turutan surah? Ya. Yang keempat, boleh tak Ustaz kita membaca tafsir ataupun menulis tafsir berdasarkan turutan penurunan? Yang kelima, boleh tak baca Quran terbalik daripada akhir sampai naik ke atas, dia panggil baca terbalik? Yang keenam adalah boleh tak surah Quran masa kita baca dalam tarawih ke dalam solat fardu yang kita pimpin, boleh tak surah yang kita baca tu kita baca Al-Kahfi baru baca Baqarah? Maknanya tak ikut susunan dalam mushaf. Dan soalan ketujuh, boleh tak ikut susunan tapi lompat? Macam contoh kita baca surah Al-Kafirun and then terus lompat pada An-Nas rakaat kedua, boleh ke tidak? Jadi semua ni ada pencerahannya. Kita jawab soalan pertama dulu. Apa hikmah Al-Quran terbahagi kepada 114 surah? Ya, Al-Quran terbahagi kepada 114 surah. Barangkali kita tak terfikir apa hikmah kan. Jadi Syekh ini sebut beberapa sebab yang menarik. Saya sebut 3 sahaja hikmah. Yang pertama sekali, untuk merangsang seorang hafiz Al-Quran untuk menghafal Al-Quran, untuk motivasikan dia untuk hafal Quran. Sebab dia macam ni, dia bagi perumpamaan, Syekh bagi perumpamaan. Anda nak balik ke Kedah, tiba-tiba tak ada RNR daripada Sungai Besi, daripada Bangi ni nak balik ke Kedah di kota Sarang Semok tu, tapi tak ada RNR. Jadi anda akan merasakan periknya perjalanan sebab tak tahu progres kita. Kita tak ada penanda yang kita ada progres. Sekali mula tu kita nampak beban yang amat besar sebab tak ada RNR. Jadi bila ada RNR, dia tashil wa taysir hifzul Quranil Karim. Dia memberikan satu bentuk motivasi, rangsangan, membangkitkan himmah dan nasyat untuk qari membaca. Contoh, baca satu surah, Sadaqallahul Azim. So dia ada satu progress. Dia dah percentage dia ada progress dia dah. Jadi dengan membahagikan kepada 114, Allah Ta'ala Maha Bijaksana, dia merangsang kita untuk hafal Quran dengan progress, ya, dan improvement. 1/14, 1/114, 2/114, 3/114. Yang kedua, ini kerana, ya, Allah Ta'ala, ini hujah yang kedua, Allah Ta'ala nak membuktikan i'jaz Al-Quran. Allah Ta'ala nak membuktikan Al-Quran ini bermukjizat walau pada satu surah. Okey, complicated sikit ni. Satu surah sudah bermukjizat, apatah lagi 114 surah. Maksudnya Allah Ta'ala cabar orang-orang Quraisy Arab semasa Quran diturunkan agar mendatangkan Al-Quran version korang, sebab hampa pi tuduh Nabi SAW create Quran. Okey, tak apa, hampa buat Quran hampa. Tak payah Quran 114 surah, tak payah 114, tak payah 10, tak payah 3, satu surah saja. Fa'tu bi surah.
Kerana Quran ini bermukjizat. Kesempurnaan Al-Quran adalah terletak, ya, walau pada satu surah. Maka timbullah satu benda penting kita kena faham apa yang dimaksudkan sebagai surah. Surah ni adalah sesuatu yang ada pembukaan, ada isi, ada penutup. Itu surah. Semua surah sekurang-kurangnya ada pembukaan, ada isi penting, ada penutup. Sebab tu paling kurang 3 ayat. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Bukan surah kalau tak ada pembukaan, tak ada isi penting, tak ada penutupan. Maka hampa wahai Quraisy, kalau tak percaya Quran daripada Allah, kamu datangkan satu ucapan yang sempurna dari segenap sudut, ya, luar jangkaan dia punya balaghatul kalam, yang ada pembukaan, isi penting dan penutup. Yang sangat menyebabkan akal fikiran manusia tercengang dengan susun atau kalimah, pemilihan kalimah, makna daripada kalimah. Silakan. Jadi ini yang dimaksudkan sebagai surah. Wala takuna surah illa ma'ruful mubtada' wa ma'lumul muntaha. Okey. Wa aqalluha 3 ayat. Ini yang disebut oleh Syekh. Sebenarnya bukan Syekh sebut. Syekh bawa banyak footnote lah bagi merumuskan apa yang disebut oleh ulama-ulama dahulu. Ya, surah ini bermaksud kumpulan ayat-ayat yang saling melengkapi antara satu sama lain pada menyampaikan maksud yang Allah Ta'ala berkehendak menyampaikannya. So, bila Allah telah sempurna nak menyebut tentang sesuatu kehendaknya, maka habislah satu surah. So, maknanya tamat satu surah, sampailah satu maksud. Sadaqallahul azim. Ya, dia bukan surah tu tamat, belum sampai lagi maksud, kena surah selepas pula datang. Itu bukan lagi surah. Surah ni maksudnya Allah Ta'ala yang ada iradah, Allah Ta'ala yang ada aradah, yang berkehendak untuk menyampaikan sesuatu kalam, sempurna kehendaknya, maksudnya dengan surah. Ya, jadi kalau masih tidak boleh faham, ini bukan masalah pada Quran, ni masalah kita. Sedangkan bila sampai ayat terakhir, sempurnalah hujah, sempurnalah surah, sempurnalah maksud. Ya, sebab tu ulama bincang maksudus surah, maqasidus surah. Ya. Okey, saya bentangkan yang kedua, reason kenapa dibahagi 114. Yang kedua sudah selesai. Yang ketiga adalah kerana Al-Quran ada isu yang pelbagai. Quran mahu kita, ya, tahu bahawasanya Al-Quran ada pelbagai isu. Ya, maka Allah Ta'ala menjadikan pelbagai isu ini untuk fokus kepada isu ini, maka dia membahagikan. Ada isu membabitkan wanita, maka dinamakan surah berkenaan An-Nisa. Apabila isu penting tentang Yusuf, maka surah nama Yusuf. Isu penting pasal munafik, maka fokus pada munafik, nama surah itu Munafikun. Ya, bila masalah mengenai timbang tara dalam perniagaan, maka surah itu, isu itu disentuh dalam Mutaffifin. Subhanallah. Maksudnya ada 114 isu, tapi setengah kita melihat Al-Quran sepatutnya dibahagi pada bab-bab. Bab-bab tu lah isu. Sejarah dekat satu tempat, sejarah Nabi Nuh satu tempat. Itu bukan isu. Itu isu pada definisi kita. Isu pada Allah Azza wa Jalla adalah satu isu pelbagai uslub. Dalam bahasa mudahnya, isu inilah yang menyebabkan lahirnya tema surah. Apa yang menyebabkan surah tu turun? Tetapi cara Allah Ta'ala tersikh, ya, kata ulama ini, tersikh li mawdu'atis surah adalah dengan anasir yang pelbagai. Kadang perumpamaan, kadang cerita, kadang ayat-ayat kauniyah, kadang ayat perintah, ayat larangan. Selesai nombor satu. Kita tak nak panjang-panjang, saya cuba target bawah 20 minit. Isu yang kedua adalah apakah dua ilmu penting yang telah lahir dalam sejarah ulumul Quran akibat daripada susunan Quran. Okey. Muka surat 21. Untuk makluman, susunan Quran ada dua fasa. Sebab tu lahir dua ilmu. Fasa satu menyebabkan lahir satu ilmu. Fasa dua menyebabkan lahir satu ilmu. Fasa satu melahirkan ilmu Makki Madani. Fasa dua melahirkan ilmu Munasabah. Maka apa benda yang berlaku dalam fasa satu? Susunan surah berdasarkan peristiwa yang terjadi kepada Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum.
Aisyah radhiyallahu anha berkata dalam hadis Sahih Bukhari, sesungguhnya turun ayat-ayat terawal daripada juzuk mufassal. Dakwah di Mekah bermula dengan juzuk mufassal, maksudnya juzuk yang pendek-pendek banyak faslah. Fiha dzukiral jannatu wan nar, disebut tentang syurga, disebut tentang neraka. Hatta idza thaba an-nas ila al-islam nuzila al-halal wal haram. Subhanallah. Peringkat permulaan Quran turun adalah mufassal, di mana menyebut dengan ringkas iaitulah tentang matlamat hidup, syurga, neraka. Dan bila manusia berkeinginan untuk masuk Islam, maka mulalah turun ayat halal dan haram. Nak habaknya tadarruj ini kerana meraihkan mura'atu ahwalin nas, meraihkan situasi manusia yang memang tidak boleh berubah dengan ajaib tiba-tiba macam robot. Tidak begitu. Lalu Aisyah kata lagi, walau nuzila awwalu syai'in la tashrabul khamru laqalu la nada'al khamru abadan. Kalaulah awal-awal wahyu adalah jangan minum arak, pasti mereka akan berkata kami tak boleh meninggalkan arak buat selama-lamanya. Kalau macam inilah pendekatan Islam, minta maaf lah, kami tak boleh tinggal arak macam ni. Tak menarik langsung pendekatan Islam. Na'udzubillah. Walau nuzilu la taznu, kalau turun di peringkat awal-awal dah jangan berzina, akan mereka berkata kami tak boleh tinggalkan zina sampai bila-bila. Ini ke pendekatan Islam. Tu subhanallah. Jadi menarik apa disebut oleh Aisyah menyebabkan lahirnya ilmu Makki Madani, iaitu ilmu untuk mengajar kita tentang mana surah turun dulu, mana surah turun kemudian. Tetapi sekarang Quran kita dalam mushaf kita sekarang tidak mengikut turutan penurunan. Maka apa ilmu untuk mengetahui hikmah-hikmah yang ini pula? Ia melahirkan ilmu munasabah. Ilmu munasabah membahaskan kenapa surah tu lepas surah ni. Dan ia juga membuktikan kemu'jizatan Quran, bahawasanya ia adalah sesuatu yang benar-benar datang daripada Allah, bukan ada campur tangan manusia. Kedua-dua ilmu ini mengisbatkan satu perkara, iaitulah kemu'jizatan Quran, bahawasanya ia datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh, dalam ilmu Makki Madani, para sahabat menikmati Al-Quran kerana Al-Quran ia turun daripada Allah yang sangat memahami keperluan para sahabat pada setiap fasa dakwah. Nabi dicabar dengan satu soalan, Quran turun meraihkan soalan berkenaan. Berlaku cabaran-cabaran tertentu dalam fasa dakwah, Quran turun bersesuaian, munasabah dengan suasana yang dihadapi, yang dirakamkan dalam sirah. Adapun yang kedua, rahsia-rahsia itu seolah-olah reserve untuk kita mengkaji, dan kitab tafsir tidak pernah selesai ditulis kerana ilmu munasabah ini. Jadi itulah soalan yang kedua, mudah-mudahan. Yang ketiga adalah, siapa yang menentukan penyusunan surah dalam Al-Quran? Muka surat 39. Maka pendapat yang rajih dibahas kalau dalam kitab ni, tetapi pendapat yang rajih adalah yang menentukan surah di dalam Al-Quran adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan ijtihad para sahabat. Rasulullah menentukan, Rasulullah yang menentukan berdasarkan perintah Jibril, dan Jibril mendapat perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka saya cuba nak sebutkan terlebih dahulu, ulama berbahagi kepada 3 pendapat dalam penentuan surah. Pendapat yang pertama mengatakan Nabi menerusi perintah Jibril. Jibril mendapat perintah daripada Allah. Okey. Manakala pendapat yang kedua adalah mereka yang menyatakan bahawasanya pendapat yang pertama sudah, al-qawlu tsani mana al-qawlu tsani, penentuan surah ditentukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum, bukan tauqifi. Manakala pendapat yang ketiga
penentuan Al-Quran, surah-surah Al-Quran tauqifi, kecuali beberapa surah datang daripada ijtihad sahabat. Jadi mix, ya. Ada satu dan dua pendapat tadi masuk dalam pendapat ketiga. Adapun yang rajih menurut Syekh dan menurut ramai para ulama adalah pendapat yang pertama. Yang penting hujah diorang ni, kita nak belajar daripada hujah diorang. Para sahabat memang tidak boleh dinafikan ada kalangan mereka yang ada mushaf peribadi, yang mana mushaf peribadi berkenaan disusun surah-surah mengikut turutan penurunan. Seperti mushaf Abdullah ibnu Mas'ud, ya, Abdullah ibnu Mas'ud, ya. Tetapi Abdullah ibnu Mas'ud dan sahabat-sahabat yang ada mushaf personal, yang mana di dalam mushaf ini surahnya disusun mengikut turutan penurunan, bukan turutan yang diperintahkan Nabi, ya, di 2 tahun terakhir yang disebut oleh Jibril, dipanggil susunan mushaf sekarang, bukan susunan nuzul. Tak ada seorang pun daripada para sahabat ini yang claim, kalau kalian tidak mengikut mushaf saya, maka kalian sudah melakukan perbuatan yang haram. Jadi dengan tidak ada seorang pun sahabat claim follow saya punya mushaf, itu sudah menunjukkan yang sahabat-sahabat ini sendiri telah follow, ya, apa yang telah diputuskan dan diijma'kan oleh para sahabat. Wa tarakahum masahifahum al-fardiyah, lalu mereka meninggalkan mushaf mereka yang peribadi berkenaan. La tamassaku biha, kalaulah ashabul masahif al-fardiyah, ya, menyangka susunan surah mengikut turutan penurunan itulah yang sebenar, la tamassaku biha, ya, tetapi mereka tidak mendakwa sedemikian. Ini menunjukkan mereka telah tunduk kepada susunan yang mu'tamad, susunan ijma' para sahabat, laisa fihi majalun lil ijtihad. Adapun kalangan para sahabat yang kekal menulis mushaf peribadi, ini adalah kemungkinan kerana adama ilmihim bit tauqif. Mereka tidak mendapat maklumat tentang adanya ijma' para sahabat kepada susunan surah yang terbaru, iaitulah yang diumumkan Nabi, ya, dengan makluman daripada Jibril. Selesailah. Adapun soalan yang keempat, bolehkah ustaz saya baca tafsir seperti tafsir Habannaka, seperti tafsir Izzah Darwazah, bahkan saya beli tafsir-tafsir daripada para ulama yang hebat ini. Ya, saya nak mengambil yang baik-baik daripada ulama-ulama ini, buang yang keruh, ambil yang jernih. Ini prinsip kita. Tetapi prinsip yang kita kena pegang, ya, muka surat 47 disebut oleh Dr. Ali Sulaiman Al-Abid, yes, mengatakan fikrah tertibul Quran wifqun nuzul, ya, rupa-rupanya duka cita diumumkan adalah bersumber daripada idea-idea orientalis pada pertengahan kurun ke-19 Masihi. Allahu Akbar. Ya, kalau tuan-tuan baca tesis tebal Dr. Taha Faris pun, ya, rakan-rakan saya dalam bidang ulum Quran akan mendapati lebih ramai senarai para ulama daripada senarai yang disenaraikan di sini. Syekh Ali menyenaraikan mustasyrik Romania, mustasyrik Inggeris, mustasyrik, ada lebih kurang 8 mustasyrik orientalis yang sudah menulis tentang sejarah Quran dan mengeluarkan idea-idea tentang perlunya Quran dikembalikan kepada susunan Makki dulu, baru Madani. Surah-surah mengikut turutan penurunan. Mereka berkata Al-Quran sekarang penuh dengan keraguan kerana berkecamuk antara Makki dan Madani. Subhanallah. Ya. Jadi semoga Allah mengampunkan para ulama yang saleh yang telah menghasilkan tafsir menurut turutan penurunan. Ada yang sempurna 30 juzuk seperti Muhammad Izzah Darwazah. Ada yang tidak sempurna sampai suratul Baqarah sahaja seperti Abdul Rahman Habannakah Al-Maidani. Hujah kita di sini adalah, pertama, mereka berkata bukan para ulama yang menulis tafsir berdasarkan turutan penurunan. Ini adalah menjawab pertuduhan yang dikeluarkan oleh
orientalis, dan pada masa yang sama duka citanya diistidlalkan oleh ulama-ulama yang menulis tafsir hasba tertib an-nuzul. Dakwaan pertama, mereka kata memang ada mushaf Ali bin Abi Talib menurut turutan penurunan. So what? Ada mushaf Sayyidina Ali tu. Maka jawapan kita adalah innahu laysa hunaka ma yamna'u min anna ba'd as-sahabati katabul Quran al-Karim ala hasbi ma kana yunzil. Tidak boleh dinafikan, memang ada sahabat tulis macam kita jelaskan tadi, tetapi itu tidak sekali-kali boleh menunjukkan Ali bin Abi Talib telah menyanggahi at-tertib al-ma'hud. Macam mana benda tu ada? Dia macam kita update Facebook, tiba-tiba kita terlupa nak delete, kita punya pendapat kedua telah kita type, orang duk main pendapat pertama. Macam biasa orang duk troll lah kan, orang keluarkan pendapat lama dia, pendapat lama dia. Sedangkan biasalah orang ni dia ada qaul qadim, ada qaul jadid. Jadi nak katanya seolah-olahnya Ali bin Abi Talib tidak sempat menarik balik mushaf itu sebelum disalah fahami. Sebab jelas perintah Nabi SAW dalam hadis, da'u hadhihi surati fil mawdi' alladhi yudhkaru fihi kada wa kada. Nabi memerintahkan para sahabat, tolong letak surah ni dalam tempat yang ada mention sebelum ni apa dia? Letak kat situ surah tu. Surah apa? Letak dekat tempat di mana Allah telah berbicara tentang sekian sebelum daripada tu. Subhanallah. Okey. Kemudian ada juga yang berhujah, tak apa, tafsir je pun, bukan nak baca. Baca memanglah tak boleh ikut turutan penurunan, batal semayang. Tetapi untuk tafsir, untuk ambil pengajaran, maka Syekh Ali memberikan pendirian yang tegas. Baik, apa beza anda baca dengan anda nak tulis tafsir? Adakah dua perkara berbeza? Sedangkan kedua-duanya berobjektifkan tadabbur. Kalau objektifnya tadabbur, faham makna, tersentuh hati, mana mungkin anda tilawah ikut mushaf tapi tafsir tak ikut mushaf? Adakah anda nak kata Syekh lah, adakah anda nak kata penulisan tafsir tidak ada objektif tadabbur, tilawah ada objektif tadabbur, maka kena ikut turutan mushaf? Tafsir ni tak apa. Tafsir ni kita tak ada objektif tadabbur. No, tafsir adalah tadabbur. Tafsir untuk membantu tadabbur. Maka sebab itulah dalam kaedah tafsir sangat menekankan apa surah sebelum, apa ayat sebelum. Jami'ul mufassirin iltazamu at-tartib al-ma'hud. Jumhur para ulama tafsir dulu-dulu sampailah kepada hari ini, kecuali 3, 4, 5, 6 mufassir yang moden ini, telah menghasilkan tertib mushaf. Sebab mereka betul-betul nak tadabbur apa yang dibaca. Jadi satu dikotomi yang tidak sepatutnya wujud, iaitu baca mushaf Osmani tapi tafsir boleh buat mushaf baru ikut turutan penurunan. فَكَيْفَ نَأْتِي وَنَبْتَدِعْ تَرْتِيبًا لَمْ يَفْعَلَهُ الْجَمِيعِ. Macam mana kita boleh come out dengan idea ini? Ini kritikan beliau. وَالْعَجِيبِ, yang paling kuat mendakwa mushaf Ali tadi tu ikut turutan penurunan, kita kena follow Ali. Kita kena ada, at least ada orang yang mengemukakan mushaf yang menjadi alternatif, iaitu mushaf Ali. Sebab Ali punya mushaf adalah mengikut turutan penurunan. For sure yang paling puja Ali Syiah. Wal ajib annani lam ara min tafasir asy-syi'ati hasba itla'i ma sara fihi muallifuha ala tartibi suwaril Quranil Karim wifqan nuzul. Nak habaknya aku mendapati tafsir Syiah yang diagungkan Ali pun depa tulis tafsir ikut tertib nuzul, tertib mushaf. Tak ada sabuk pun daripada kalangan mereka yang buat tertib nuzul, walaupun mereka mengangkat Ali lebih daripada segala-galanya. Jadi siapa yang puja lebih sebenarnya sekarang ni? Inilah isunya. Minta maaf saya cakap agak macam bergurau, tetapi
nak menunjukkan ketegasan para ulama dalam hal ini dengan menghormati legasi ya Abdul Rahman Habannaka, dengan menghormati niat baik para ulama seperti Azzah Darwazah. Ya, semoga Allah wa ulama'una ala ijtihadatihim ma'jurin. Ulama-ulama kita atas ijtihad mereka diberikan pembalasan yang baik mudah-mudahan. Dan hujah seterusnya, kalau nak tahu dari sudut sirah Nabi, ya macam mana pendekatan dakwah menyampaikan Quran fasa berfasa, maka hendaklah merujuk kitab-kitab sirah Nabawi yang menggunakan istilah dengan ayat-ayat Al-Quran, tetapi bukannya dengan menulis tafsir, dengan merobek susunan yang sudah stabil diumumkan oleh Nabi secara mushaf. Ya, maknanya boleh nak tahu mana turun dulu, mana turun kemudian, macam mana uslub dakwah, ya, dan Quran turun sangat meraihkan keadaan. Yang tu kena tengok Rahib Makhtum. Ini cadangan saya lah. Yang tu kena tengok sirah Nabawi yang menggunakan istidlal menurut ayat-ayat Quran. Jadi ini pun yang bakal saya hasilkan insya-Allah, sirah 114. Okey. Kita akan hadapi masalah sebenarnya kalau nak tulis tafsir Quran berdasarkan turutan penurunan, sebab Suratul Baqarah antara buktinya. Suratul Baqarah memang kalau nak tulis tafsir berdasarkan penurunan, dia akan jadi surah ke-87. Lalu kita akan tulis dalam tafsir kita barangkali jilid yang ke-10 tu baru Baqarah. Bukan jilid satu macam tafsir-tafsir yang biasa kita tengok. Jilid ke-10 tu dekat hujung baru keluar Suratul Baqarah. Masalah juga sebab Baqarah tidak turun sekaligus. Bahkan ya, pandangan yang paling rajah menurut Syekh, ayat terakhir turun adalah Al-Baqarah 281. Jadi lagu mana ni? Ya, starting surah turun Madinah Baqarah, ayat terakhir turun di Madinah Baqarah. Jadi kat mana nak letak dalam tafsir hasban nuzul ni? Sulit tu. Ya, sulit. Kalau surah pendek-pendek boleh. Jadi ini isunya, dia akan menyebabkan kacau bilau. Jadi ini persoalan yang keempat. Persoalan yang kelima, barangkali semua orang tunggu-tunggu. Persoalan yang kelima, muka surat 72, boleh tak baca Quran terbalik? Ya, dengan semua ya, penting ni. Okey, muka surat 72, boleh tak baca Al-Quran dengan terbalik, ya, daripada akhir naik ke atas, ya. Berkata Al-Imam An-Nawawi sebelum tu, ijma' para ulama haram la yajuz tilawata surah min akhiriha ila awwaliha. Tak boleh tuan-tuan, haram sama sekali. Berkata Al-Imam An-Nawawi dalam Majmu', ya, Syarah Muhadzib, ya, muttafaq ala man'ihi li'annahu yadhhabu ba'da anwa'il i'jaz wa yazilu hikmatut tartib. Ia boleh membatalkan kemu'jizatan Quran. Dia macam tuan-tuan baca surah Yusuf, tuan-tuan baca terlebih dahulu, lalu datanglah kafilah, ya, mengambil air menemui Yusuf. Lepas tu tuan-tuan baca pula, lalu mereka mendatangi ayah mereka pada waktu malam. Mana dulu, mana kemudian? Sepatutnya ayah diorang dusta terlebih dahulu waktu Isyak, and then something happen kepada Yusuf dalam telaga. Kan? Ataupun anda baca Yusuf diambil oleh kafilah dagang, and then ayat lepas tu anda baca saudara-saudara Yusuf berkata bunuhlah Yusuf. Macam mana boleh jadi macam tu? Terbalik macam tu. Tak kena macam tu. Dia menghilangkan makna. Jadi jaga-jaga. Ibnu Battal kata begitu, Al-Buhuti kata begitu. Ya, Ibnu Mas'ud pernah ditanya tentang kes-kes mangkus ni, iaitu membaca ayat-ayat Quran secara terbalik. Su'ila ar-rajulin yaqra'ul Quran mankusan qala dzaka mankusul qalbi. Orang tu hati dia terbalik. Allahu akbar, hatinya mengalami kepincangan. Ya, inilah athar yang disebut oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. So clear belakang, jangan baca Quran dari arah terbalik. Ni baca ayat ni, sebab ayat ni tauqif, ijma'. Dan akhir sekali, persoalan yang ke-6, ustaz boleh tak baca surah, ya, tak ikut tertib mushaf? Bukan baca ayat ni, baca surah. Maka pendapat para ulama dalam hal ini terbahagi kepada dua. Ya, yang pertama boleh.
Ya, boleh buat begitu, ya. Dan inilah pendapat Al-Imam Asy-Syafi'i, Ibnu Battal, Al-Qadhi Iyad dan beberapa ulama yang lain. Ia adalah seperti anda baca Al-Kahfi dulu rakaat pertama, rakaat kedua baca Baqarah. Ya, rakaat pertama baca beberapa ayat daripada Kahfi, rakaat kedua baca beberapa ayat daripada Baqarah. Dibolehkan, dibolehkan. Adapun pendapat yang kedua, dan ulama ini iaitulah Dr. Ali Sulaiman Al-Abid, tarjih pendapat kedua, ya. Pendapat kedua adalah lebih afdal kalau boleh ikut turutan mushaf, kalau boleh, kan. Ini pendapat Imam Ahmad dalam satu riwayat, juga pendapat Al-Hanafiyah dan juga pendapat An-Nawawi wa ghairihim, ya. Jadi bolehlah, mana boleh, jangan susah-susahkan dirilah, sebab tarawih ni kita bukan hafal Quran sangat pun kan, semua now everyone can be imam kan. Okey, last sekali tuan-tuan, boleh tak ustaz rakaat pertama saya baca Al-Kafirun, rakaat kedua saya terus jam kepada An-Nas, boleh tak? Okey, jadi isu ini jawapannya sebenarnya tak susah, jawapannya boleh, asalkan mengikut turutan mushaf. Boleh lompatlah kesimpulannya. Sebab apa? Nabi SAW melakukannya. Baik, dalam hadis sahih Muslim, ya, rakaat pertama Nabi baca surah Al-Jumu'ah, manakala di rakaat yang kedua Nabi baca surah Al-Munafiqun. Surah Al-Munafiqun. Surah Al-Jumu'ah. Lepas surah Jumu'ah, Allahumma salli ala Muhammad. Ya, sekejap tuan-tuan. Surah Al-Jumu'ah, suratul Jumu'ah. Okey. Selepas surah Al-Jumu'ah, oh maafkan saya tersalah. Dalil afdal, ni dalil orang-orang yang mengatakan afdal sebab Nabi buat begitu. Iaitulah rakaat pertama Jumu'ah, rakaat kedua Munafiqun. Sebab itu dalam mushaf. Rakaat pertama suratul A'la, rakaat kedua Al-Ghasyiyah, sebab tu dalam mushaf. Okey. Tetapi dibolehkan untuk lompat, yang istilah saya lompat, biduni tawalin, fahada la syai' fih li'annahu tabi' li nafsi tartib suwar. Dan Nabi melakukannya. Bukhari Muslim, ya. Nabi pernah membaca rakaat pertama Alif Lam Mim At-Tanzil, dalam rakaat kedua Hal ata 'alal insani hinu minad dahri. Ya, rakaat pertama Nabi baca surah As-Sajdah, rakaat kedua Nabi baca suratul Insan. Sedangkan suratul Insan tu punyalah jauh kedudukannya. Suratul Sajdah surah yang ke-32, sedangkan suratul Insan surah yang ke-76. Jauh tu Nabi lompat sallallahu alaihi wasallam. Rakaat pertama Nabi pernah baca Sabbihisma Rabbikal A'la dalam witir, ya. Kemudian dalam rakaat kedua Nabi baca Qul ya ayyuhal kafirun ataupun Qul huwallahu ahad. Dan Qul huwallahu ahad. Jadi dalam satu witir Nabi baca 3 surah. Sabbihisma Rabbikal A'la, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul huwallahu ahad. Jadi boleh. Jadi ini yang menarik sekali lagi tentang Tartibul Quran Al-Karim, satu kitab santai yang jaya saya selesaikan insya-Allah. Mudah-mudahan ada manfaat kepada tuan-tuan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.